This video is brought to you by Private Group One Piece Malaysia Community. Private Group ini ditubuhkan adalah untuk menyatukan kesemua peminat-peminat One Piece di Malaysia. Yang paling bestnya, manga-manga terbaru akan diupdate dalam grup ini, so korang takkan terlepas pandang. Dan terdapat pelbagai gambar spoiler yang menarik. Semua fakta, teori dan benda-benda yang menarik dalam One Piece akan diupdate. So guys, apa tunggu lagi? Jom join Private Group One Piece Malaysia Community ini beramai-ramai. Link grup aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Dalam video kali ini aku nak bawakan komen daripada Ghost Peanut yang berbunyi, yes, saya rasa bagi masih ada kuasa tersembunyi seperti awakeningnya, iaitu dapat memisahkan apa-apa sahaja yang disentuhnya. Sebab bagi ni misteri, dia sama macam dragon. Mungkin dia ada haki yang terlampau kuat, dragon pula ada kekuatan yang luar biasa padu. Sebab tengok je Gap, kita dah lihat kekuatan yang gila. Dah semestinya anak dan cucu dia ni sama kuat atau lebih kuat dari bakal monkey ini. Seterusnya daripada Izni Haziq, apa yang aku nampak sekarang, ada dua kunci untuk dapatkan One Piece. Yang pertama, Devil Fruit Sun God Nika. Yang kedua, seseorang daripada keturunan Saint ataupun Celestial Dragon. Poin nombor 2, mungkin ada tertulis di mana-mana poneglyph atau pada catatan di Pulau Raftel sendiri. Kita tahu yang One Piece dah confirm dalam bentuk objek, tapi boleh jadi juga ianya merangkumi keseluruhan. Shanks seperti yang kita tahu, kemungkinan besar dia daripada keturunan Celestial Dragon. Jadi selain daripada harta fizikal, One Piece juga merupakan kebebasan. Bererti tiada lagi corruption dalam penguasaan sesebuah organisasi. Maka Shanks mungkin the chosen one yang akan memimpin dunia untuk ke arah itu. Aku rasa ada kepastian yang Shanks tahu sejarah dunia. Bekas ahli Roger Pirate mesti ada bagi tahu punya. Syarat pertama mungkin memang dah dirancang bila Shanks tengok poster Luffy dalam mode Gear 5. Memang itulah masanya untuk dia pun cari One Piece. Kalau tak, kenapa dia tunggu sampai 20 tahun baru nak cari kan? Soal tepi jerami, mungkin itu tanda amanah daripada Roger kepada Shanks untuk mencari pelapis Joy Boy. Membawa kepada asbab-asbab yang Shanks tahu sejarah dunia dan kenapa dia curi buah Sun God Nika itu. Seperti yang dideskripsikan oleh Five Elders, Shanks juga tahu yang Devil Fruit Zoan ada will mereka tersendiri. Jadi buah itu pilih Luffy at the end. Sejak dari itu, Shanks bertanggungjawab untuk menjaga kunci One Piece ini. Sangat berkaitan dengan kenapa Toki menghendaki 9 samurai untuk pergi ke 20 tahun ke depan dan kenapa Roger kata dia terlalu awal tiba di Raftel. Ya, Roger memang dah sampai di Raftel, tapi dia tak ada kedua-dua kunci tersebut dan disebabkan itu kita tengok scene lepas dia orang balik dari Raftel, dia orang tak angkut sebarang harta pun. Aku tak rasa teori aku make sense, tapi perkaitan di antara Luffy dengan Shanks ini seolah-olah nak ditunjukkan yang mereka ini ditakdirkan untuk mengubah sesuatu dalam skala yang besar. By the way, aku berpihak kepada watak Shanks ini, seorang yang baik. Dia bercerita pasal Luffy dekat Relic. Dia bagi tahu Whitebeard pasal tangan yang dikorbankan untuk seseorang dari generasi baru. Dia tahu yang Luffy akan jadi great pirate lepas makan buah itu sebab dia juga tahu rahsia kuasa sebenar buah Gomu-Gomu no Mi. Sebab tu dia minta pulangkan topi bila dah jadi great pirate piece. Seterusnya daripada Hanif Fong, satu lagi orang yang boleh lawan Blackbeard tanpa ada risiko langsung adalah Shanks, sebab Shanks bukan user Devil Fruit dan haki Shanks memang gila-gila. What up gang, Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimisko Verto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan borak berkenaan dengan One Piece. Dulu Devil Fruit Luffy iaitu Gomu-Gomu no Mi ini sangat dipandang rendah oleh kebanyakan fans One Piece kerana jelah kekuatan getah je kan, apa je yang special sangat dengan kemampuan macam ni. Namun setelah Luffy menunjukkan yang dia mampu meningkatkan kekuatan kepada beberapa tahap iaitu Gear 2, Gear 3 dan Gear 4, selepas itu sudah banyak fans yang sedar yang Devil Fruit ini sangat kuat. Namun tidak terhenti di situ, ternyata Oda mendedahkan pada kita yang sebenarnya ini bukanlah Gomu-Gomu no Mi dan ia adalah Hito-Hito no Mi iaitu Mythical Zoan Fruit. Jadi misteri dan rahsia tentang Devil Fruit ini semakin orang nak tahu. Baru-baru ni aku telah menemui satu alur cerita atau kisah Devil Fruit Nika yang datang dari Jepun. Setelah membaca kisah tersebut, aku jadi agak terpegun kerana nak kata itu teori pun tapi macam betul juga. Jadi maybe kisah yang aku akan ceritakan ini hanyalah teori dan mungkin juga boleh terjadi dan takkan terjadi kerana Oda masih tak confirmkan apa-apa pun lagi dan masih belum ditunjukkan dalam manga. Tapi aku rasa kisah ini agak logik jika difikirkan, walaupun yes, memang agak melebih-lebih, dan disebabkan itu aku sangat tertarik dan tak sabar nak kongsikan kisah atau teori ini ataupun dongengan ini dengan korang. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, jom let's proceed with the content. Pada zaman dahulu kala ada seorang kanak-kanak lelaki yang penuh di benak hatinya dengan kegundahan. Kerisauan terbesarnya adalah takut jika suatu hari nanti dia hidup keseorangan. Namun tanpa dia menduga ada yang mendengarkan keluhan hatinya, lantas memberikan kanak-kanak itu buah terlarang dari hasrat hatinya. Setelah memakan buah terlarang itu, hidupnya bertambah ceria dan bersinar seumpama matahari yang menyinari bumi, dan dia bahkan dapat melihat keinginannya terlaksana di dunia ini. Oleh kerana sikapnya yang ceria dan menggembirakan seumpama hidupnya tiada pernah dirundung malang, ramai mula menggelarnya
Nika, si Dewa Matahari atau The Sun God Nika. Perlahan-lahan Nika mula faham erti kewujudannya di dunia dan kini dia sedar kemampuan yang dia ada. Dia merasakan tanggungjawabnya adalah untuk menarik semua manusia yang berduka cita sepertinya dahulu menuju cahaya sinaran kegembiraan, membebaskan manusia dari kesedihan, kepiluan, kebimbangan dan kegusaran. Lantas lama-kelamaan Nika digelar pahlawan kebebasan, the warrior of liberation, dan kemampuan kebolehannya hanya terbatas kepada imajinasinya dan menganugerahkan teman-teman seperajuritnya kuasa yang diperoleh setelah memakan sejenis buah yang begitu langka di sisi manusia. Dan dengan ini terwujudlah satu dunia di bawah satu kerajaan yang terbentuk setelah mereka tiba di sisi Nika untuk membebaskan diri, atau Nika yang menyahut seruan mereka untuk dibebaskan. Maka kini Nika tidak pernah lagi hidup bersendirian, namun tindak tanduk Nika itu ditentang sang lautan. Kerana merasakan perbuatannya mencabar aturan, maka seluruh umat manusia telah dilanda satu banjir besar mengakibatkan kesemuanya terendam ke dasar lautan. Namun jika sejarah kerajaannya masih tercatat, maka percikan legendanya tidak akan pernah padam. Menghadapi siksaan setelah ketiadaan Nika, manusia-manusia pada ketika itu masih mengharap kunjungan tiba Nika, tetapi Nika tidak pernah lagi muncul kembali. Namun pada suatu hari yang mendatang, sekiranya ada seorang lelaki yang bingkas berdiri untuk memberi erti sebenar sebuah kebebasan, maka gendang kebebasan akan kembali berpalu dan degupan jantung Nika akan kembali semula berdetak dan akan kembali membawa seluruh umat manusia ke fajar baharu. Macam mana guys? Menarik tak kisah ni? Kerana dari kisah yang diceritakan memang ada relate dan berkaitan apa yang berlaku dalam manga One Piece sekarang ini. Contohnya dia menyebut yang Sun God Nika ini mampu berimajinasi, dan memang betul Luffy setelah membangkitkan kekuatan Gear 5-nya, sememangnya Luffy mampu menggunakan kemampuan imajinasinya itu. Cuma sekarang Luffy hanya berimajinasi dengan getah. Adakah kemampuan imajinasi itu boleh digunakan oleh Luffy dengan keadaan selain daripada getah? Sebab masa Kaido lawan Luffy pun kita dah melihat yang Luffy hanya lebih kepada kemampuan getah dan taklah melebih-lebih sangat. Dan kita kena ingat Oda dah pernah prank kita semua berkenaan nama sebenar dan buah Devil Fruit Gomu Gomu no Mi ini. Dan adakah sekali lagi Oda akan prank kita di mana kemampuan imajinasi Luffy bukan hanya getah, bahkan melebihi daripada itu? Kalau betul Luffy boleh meningkatkan kekuatan dia sehingga ke tahap macam tu, memang aku rasa Luffy ni dah unbeatable dan memang takkan kalah dengan sesiapa pun. Dan kalau kita tengok balik kan, kalau Luffy mampu berimajinasi yang mana kekuatan dia hanya berasaskan getah, tapi kita boleh tengok juga yang dia juga ada memegang peti, lepas tu dia boleh lari atas angin kan, lepas tu dia boleh jadi giant. Sebelum ni kita tengok serangan Red Hawk dia tu kan sampai menghasilkan api kan. Jadi adakah lepas ini Luffy bukan hanya kekuatan dia yang berasaskan getah sahaja, bahkan dia boleh juga menggunakan elemen-elemen lain sesuka hati mahu dia? So guys, aku minta korang komen sikit part ni supaya aku nak dengar korang punya pendapat. So kerana kemampuan imajinasi ini boleh dikatakan sangat overpower, cuma itulah aku masih ada satu perkara yang aku tak setuju dengan kisah Nika dari Jepun ni, di mana kisah ni ada menyatakan yang kesemua Devil Fruit muncul dan terhasil disebabkan keinginan dari Sun God Nika ni. Bagi aku memang tak mustahil pun untuk ini terjadi, tapi jika kita fikir betul-betul lah kisah atau teori ini agak melampau, sebab kalau betul lah Luffy boleh imajinasi sehingga ke tahap macam tu, memang lepas ni kita akan dapat lihat banyak lagi lah Devil Fruit yang baru akan muncul. Dan sebelum ni kita pun ada ditunjukkan yang mana adanya pokok besar, lepas tu dekat Marijoa pun ada pokok, lepas tu kita ada Encyclopedia of Devil Fruit, lepas tu kita tengok yang Vegapunk, Dr. Vegapunk sendiri yang terangkan pasal Logia, Paramecia, Zoan dan sebagainya ni kan. Dia macam agak orang kata apa, kontradik lah dengan teori ni. Jadi aku rasa cuma bahagian poin tu sajalah yang aku tak berapa nak setuju dengan kisah ni, dan yang lain bagi aku okey sahaja kerana memang ada relate dengan manga One Piece. Walaupun kisah dia agak berbeza, tapi perkaitan yang ada dalam kisah ni tak berbeza sangat dengan apa yang berlaku dalam One Piece. Jadi pada pandangan korang untuk kisah Devil Fruit Nika yang datangnya dari Jepun ni, tolong kongsikan dengan aku sebab aku nak baca dan aku nak bawakan komen yang menarik dalam video yang akan datang. Dan thank you so much gang kerana sudi menonton video ni walaupun kisahnya ada juga yang agak over.
Alright guys, so sekarang ni aku selesai berada di Madinah, dah selesai menunaikan kunjungan ataupun ziarah sekitar di Madinah ni, dah pergi ziarah makam Nabi Muhammad SAW, makam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, makam Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, makam Sayyidina Uthman, ziarah Baqi', betul dah pergi ke Uhud, masya-Allah dah pergi ke Badar, masya-Allah semalam pergi ke Badar yang paling lama sekali kita orang keluar pukul 6.30 pagi sampailah pukul 11.30 malam baru balik. Memang letih gila, dan pagi ni doakan aku, insya-Allah aku akan berangkat pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah. Jadi minta doa daripada kalian untuk kesihatan aku, kecergasan badan dan kecerdasan mental, supaya aku dapat tunaikan ibadah ni dengan sempurna. Dan mohon juga sebab ialah bila ada dekat sini macam-macam benda berlaku, jadi ialah kadang-kadang kesabaran kita tu agak teruji lah. Jadi aku mohon kepada korang semua untuk doakan supaya Allah berikan ketabahan dan kesabaran kepada aku sepanjang aku menunaikan ibadah ini. Dan aku juga doakan kepada korang supaya Allah juga pilih korang satu masa nanti untuk berpeluang datang menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menunaikan umrah dan haji di kota Mekah. Jadi that's all I have untuk perkongsian pada kali ini. See you guys in the next content, and until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi